A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Alhamdulillah dapat kita berkumpul lagi pada petang ini dengan kita menyambung lagi pelajaran kita bab akidah, pelajaran yang ketiga tentang sifat kudrah. Dan sebelum ini kita dah belajar tentang sifat wahdaniyah, iaitu tentang menerangkan sifat Allah, iaitu sifat yang esa, tiada berbilang. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat kudrah. Dan sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, kita mulakan dengan ummul kitab dan doa penerang hati, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman fahman warzuqni fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, insya-Allah kita akan sambung tentang sifat yang ketiga, iaitu sifat kudrah. Apa itu sifat kudrah? Sifat kudrah ialah keadaan Allah yang berkuasa terhadap sesuatu dan tiada tandingan di antara kekuasaannya dengan segala makhluk. Sebelum pelajaran yang ketiga ini, kita dah belajar tentang sifat wahdaniyah, iaitu menerangkan tentang sifat esa, iaitu sifat Allah yang satu. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat kudrah yang bermaksud Allah yang berkuasa. Seterusnya, yang kedua ialah hukum mempercayai sifat kudrah. Apa hukum kita mempercayai sifat kudrah? Iaitu ialah wajib kita percaya yang Allah itu berkuasa. Penerangan. Allah itu maha berkuasa terhadap sesuatu. Dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu perkara baik ataupun buruk, yang mendatangkan sebab dan musabab yang boleh mengubah sesuatu tanpa mengharap balasan, pertolongan serta ihsan manusia dan segala makhluknya. Contoh, Allah menciptakan langit tanpa tiang yang menyokongnya. Jadi di situ dah membuktikan yang Allah maha berkuasa. Dia menciptakan langit tanpa ada tiang yang menyokongnya. Seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri kekuasaan Allah. Apa itu ciri-ciri kekuasaan Allah? Yang pertama, menciptakan sesuatu tanpa bantuan makhluk, tanpa bantuan sesiapa. Itulah membuktikan yang Allah sangat maha berkuasa. Yang kedua, setiap kejadian Allah mempunyai kesempurnaan. Apa yang Allah ciptakan semuanya mempunyai kesempurnaan. Contoh kepada manusia, Allah menciptakan manusia dengan mata, hidung, mulut di tempat yang betul, dan telinga, tangan kita, jari. Dan yang paling berkuasa ialah Allah menciptakan kita, manusia ini, mempunyai cap jari yang berbeza-beza. Itu ialah antara kekuasaan Allah. Yang ketiga, terdapat pelbagai manfaat dalam penciptaannya. Manfaat ni bermaksud apa yang Allah ciptakan itu semuanya ada sebab, semuanya berguna, semuanya mempunyai faedah, manfaat.
Dan yang keempat, penciptaan Allah ni mempunyai kepelbagaian warna. Manusia warna kulit, warna pokok, warna tumbuhan, jenis, rasa serta bentuk dalam sesuatu penciptaan. Ini menerangkan lebih kepada penciptaan manusia, penciptaan kita. Okey. Seterusnya ialah tentang dalil sifat kudrah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 20 yang berbunyi, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa terhadap sesuatu. Seterusnya, kesan. Kesan tidak beriman kepada sifat kudrah. Yang pertama, kesan yang tidak beriman kepada sifat kudrah, iaitu sentiasa melakukan dosa. Dia tak fikir apa yang dia buat itu ada balasan, ada sebab kenapa Allah tak bagi buat, dan kita akan sentiasa melakukan dosa. Yang kedua, bila kita tidak beriman kepada sifat kudrah, kita tidak akan memohon keampunan kepada Allah. Dan setiap selepas solat, kita akan lupa untuk berdoa meminta keampunan kepada Allah. Yang ketiga, bila kita tidak beriman ini, kita akan meletakkan kehebatan makhluk mengatasi Allah, dan disitulah menyebabkan kita murtad. Kita letakkan kekuasaan Allah itu kepada seseorang makhluk. Kita letakkan dialah yang kononnya menciptakan segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Seterusnya, hikmah. Ni tadi kita kesan kita tidak beriman, dan yang ini kalau kita beriman kepada Allah, kita yang pertama, kita akan sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Kita sentiasa bersyukur. Yang kedua, sentiasa memohon keampunan daripada Allah. Yang ketiga, kita akan sentiasa bersungguh dalam melaksanakan ibadat puasa, ibadat solat dan sebagainya. Dan yang keempat, ini kita mesti terpelihara daripada syirik, dan kita tidak akan memikirkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang terakhir kita punya tajuk iaitu tentang bukti kehebatan penciptaan Allah. Okey, apa antaranya ialah segala ciptaan Allah berfungsi mengikut ketetapan. Contoh, kejadian bumi dan matahari mengikut ketetapan waktu siang, waktu malam, terbitnya matahari bila, dan terbitnya dan terbenamnya fajar itu mengikut ketetapan Allah. Yang kedua, wujud perbezaan serta persamaan di dalam setiap kejadian. Contohnya ialah kejadian manusia mempunyai perbezaan dan persamaan di dalam setiap kejadian manusia. Apa perbezaan? Perbezaan ialah warna kulit, wajah, rupa, dan persamaan kita ialah kita semua mengikut ketetapan. Kita semua perlu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu dan bukan makhluk yang lain. Dan yang ketiga, tentang menghidupkan sesuatu yang tidak bernyawa. Contoh, biji benih tumbuhan. Biji benih tumbuhan kita tanam, tumbuhan pokok, mak ayah awak tanam di tepi rumah, bermula dengan biji benih, dan yang menghidupkannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja daripada untuk tajuk sifat kudrah pada hari ini. Dan insya-Allah Ustaz akan bagi latihan ataupun soalan kepada di dalam Google Classroom, insya-Allah. Dan insya-Allah segala pertanyaan, segala permasalahan bolehlah bertanya kepada Ustaz. Dan yang terakhir, apa yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada Ustaz. Ustaz sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa tawassaw. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.